otak kita ada beberapa bahagian tak? Kita ada daripada depan frontal lobe, parietal lobe, occipital dan temporal lobe. Segi lobe lah. Lepas tu, next. So, bahagian otak kita ni, kita ada benda yang Tuhan jadikan untuk kita nak proses pendengaran, berfikir, menyelesaikan masalah, tak nampak benda deh, boleh nampak, boleh dengar. Okay? Jadinya itu tugas otak. You all dah belajar dengan Dr. Salmi tentang otak ni tak? Dari segi anatomi dan fiziologi dia. Okay, next. Okay, kita pergi kepada tajuk delirium. Delirium adalah a disturbance of consciousness and a change in cognition that develop over a short period of time, which are not related to a pre-existing or developing dementia. Okay? Delirium ni biasanya berlaku disebabkan oleh demam panas ke? Tak. Dia jadi tak kalau terpanggil tak khabar lah. Apa berlaku. Tapi benda ni sekejap je. Okay? Okay, next. Common causes of delirium. Delirium disebabkan oleh intracranial, causes epilepsy, disebabkan oleh nyetok ke, ada tumor dalam otak ke. Bila ada tumor, katakanlah otak kita macam kita genggam tangan ni. Bila dah ada tumor, dia bentuk dia tak jadi lain dah. Tak. Jadi ia mengganggu bila bentuk dia terganggu, makanya ada bahagian-bahagian yang terganggu juga. Sama ada dia tekan di bahagian penglihatan ataupun tekan di bahagian pendengaran, itu yang boleh menyebabkan gangguan kognitif. Okay? Ataupun vascular insufficiency. Dia punya diagnosis transient ischemic attack. Dia tak cukup oksigen di dalam otak dia. Ataupun CVA. Apa dia CVA? Cardiovascular accident ataupun kita biasa panggil stroke. Ataupun ada brain tumor. Ataupun electrolyte imbalance. Tidak electrolyte dalam otak dia tidak seimbang. Banyak di bahagian mana, kurang di bahagian mana, kurang serotonin ke. Okay? Post injury ataupun seseorang tu mengalami aksiden, kita kata kemalangan yang teruk sehingga menyebabkan tempurung retak ke. So bila dia mengalami, doktor buat surgery, adalah benda-benda yang boleh mengganggu. Contohnya pengumpulan nanah ke dalam otak, pengumpulan darah ke dalam otak, ataupun terputus mana-mana salur darah ke. Okay. Post surgery, pasien jadi tak khabar juga, pasien jadi tak sedar diri, pasien jadi abnormal behavior, pasien jadi unconscious, infection ataupun ada jangkitan kuman di bahagian kepala. Contohnya ada meningitis ataupun encephalitis, ataupun drug withdrawal ataupun drug toxicity, yang kita kata kita belajar tentang dadah harap semua tu. Okay? Nutritional deficiency ataupun tak cukup nutrisi menyebabkan masalah juga di bahagian otak. Disease of non-endocrine organs seperti liver hepatic, encephalopathy, kidney uremia ataupun lung hypoxia. Ini tidak ada, tak cukupnya oksigen mana-mana bahagian sehingga
sehingga tak sampai ke bahagian otak. Okay, next. Clinical feature dia biasanya mereka ni akan jadi demam, acute onset, berlaku secara tiba-tiba, ataupun prodromal symptom, simptom terdahulu seperti dia jadi restless, dia ada anxiety, dia ada um, uh, kekeliruan, ataupun dia ada halusinasi, ataupun dia mengalami ketakutan. Okay? Okay, next. Okay, nursing diagnosis dia, kita boleh kata disturbed thought process related to cerebral degeneration as evidenced by disorientation. Orang yang mengalami delirium ni kan disorientation. Dia tak tahu dia ni duduk kat mana, pukul berapa lah ni, apa berlaku pada dia, dia tak tahu. So dia jadi disturbed thought process. Sebab itulah bila berlakunya delirium, dia jadi meracau. Okay? Objektif kita nak patient will interpret the environment accurately and maintain reality orientation to the best of his or her cognitive ability. Selain daripada diagnosis itu, kita boleh masukkan juga diagnosis risk for injury related to impairment in cognitive. Disebabkan gangguan dalam otak dia, dia boleh jadi risiko untuk jatuh katil. Okay? Objektif kita tak nak patient kita mengalami kecederaan. Okay, next. Nursing intervention dia, kita nak do not keep bed in elevated position. Sekiranya patient dimasukkan ke ward, kita pastikan katil dia berada pada paras yang paling rendah. Okey? Kita biasanya jururawat ni kalau dia buat bed making, dia akan naikkan katil dah sehingga ke paras pinggang yang membolehkan staff nurse tu selesa buat kerja. Tapi bila lepas buat bed making, dia dah lupa dah nak turunkan balik. Patient pula dia tak ingat nak apa kita kata nak ikat ataupun apa. Patient bila dah meracau-racau boleh jatuh dah. Assist the client with ambulation to ensure personal safety. Kita pastikan kalau patient tu nak buang air ke, nak pergi bilik air ke, nak turun daripada katil ke, kita kena assist dia. Okay, sebabnya kita takut dia pening ataupun dia tiba-tiba gelap mata. Okay, arrange furniture and other items in the room to accommodate clients' disability. Pastikan tak ada benda yang menghalang, contohnya meja ke, table ke, dia punya taci semua tu tidak menghalang pergerakan pesakit. Kalau dia pastikan kita letak wheelchair, dia boleh naik wheelchair, ada family member, bawa dia ke tandas. Okay, frequent orient the client to reality. Kena tanya sakit kita ni, cik ingat ke dak hari ni hari gapa, pukul berapa lah ni, duduk mana, supaya dia boleh tahu, dia sedar bahawa dia ni sakit dan berada di hospital, apa yang berlaku pada dia. Okay, sekiranya patient tak ingat, kita boleh tunjuk jam, kita boleh letakkan kalendar. Give explanation simple. Kita bila bagi penerangan ke patient, kita kena bagi dalam bentuk yang paling simple. Sebabnya patient pun keliru. Okay, next. Perform ongoing assessment of client's ability to fulfill nutritional needs. Okay, pastikan keperluan pesakit dipenuhi. Masa makan, kena pastikan patient ambil. Kalau dia dalam keadaan rescue, kena bagi juga kan. Kalau patient tu tua, kita kena bagi, kita pastikan kita makanan yang diberi itu dalam keadaan yang soft diet, tak ada tulang, okay? Dan kita sentiasa berada dengan patient lah. Okay, takut tercekik ke dah, dekat tulang ke, dekat nasi ke, okay?
Follow medication regimen. Samping kita bagi nutrition ke, kita bagi IO, IV drip ke kat patient, kita kena bagi ubat-ubatan juga. Pastikan ianya diberi mengikut arahan lah. Okay. Involve the family members in the care of the patient. Kita pastikan ahli keluarga tu dapatkan diri, ambil bahagian lah dalam penjagaan pesakit. Okay, keep a dim light on at night. Kalau malam, kita jangan tutup semua lampu. Pastikan ada pencahayaan yang mencukupi lah untuk patient tu nak ambil barang dia ke, nak minum air ke, tak. Frequent orient the client to place, time and situation. Restraint may be required if patient is very disorientated and hyperactive. Sekiranya macam saya kata tadi, kalau sekiranya kita nampak patient tu restless, kita kena restrain dia. Takutnya dia jatuh. Okay? Okay, next. Okay, amnestic syndrome. Amnestic ni biasanya ingat-ingat lupa. Pernah tengok tak cerita-cerita drama yang dia mengalami kemalangan, lepas tu dia tak ingat nama dia tak ingat dia anak siapa. Lebih kurang ginilah amnestic syndrome. Ia adalah an impairment of memory is the single or predominant cognitive defect in the amnestic syndrome. Etiologi dia damage to the encephalic and medial temporal structure. Ada beberapa struktur di dalam otak dia yang rosak ataupun mengalami masalah. Contohnya mammillary bodies, fornix and hippocampal complex, ataupun kekurangan vitamin thiamin deficiency, ataupun ada brain trauma. Contohnya dia ada dia mengalami macam accident ke, tak. Cerebral hypoxia, tak cukup oksigen dalam otak. Tumor, adanya tumor. Ni ketulan tak? Ketulan yang boleh menempel di bahagian otak, kemudian mengganggu struktur otak lah. Okay. Besar kecil tumor tu apa kita kata, sama ada dia besar ataupun dia kecil, memang dia akan boleh mengganggu fungsi otak. Okay, okay, next. Clinical symptom dia macam tadi juga, dia banyak kepada impair of judgment. Dia tak boleh nak fikir, tak tahu dia ni kat mana, apa berlaku pada dia. So dia tak elok lah. Dia jadi backing, dia jadi agresif, dia jadi nak marah, tak? Sebab dia frust, dia tak tahu apa berlaku pada diri dia. Dia tak ingat. Dia disorientation. Tahu mana tempat duduknya. Duduk rumah ke, duduk hospital ke. Dysnomia, a condition of affecting memory. Semua-semua yang berkaitan dengan ingatan. Dysgraphia, deficiency in ability to write. Nak menulis pun tak tahu, katakanlah dia pun tak ingat apa benda. Pegang pensel, dia tak tahu nak cakap apa dia. Dysgraphia. Sebabnya otak dia tak boleh nak proses. Speech incoherent. Kalau masalah tu berlaku di bahagian speech, bahagian otak di bahagian speech, dia jadi tak boleh nak bertutur lah. Jadi kecek pun telur. Tak? Sebab percakapan dia tidak boleh difahami oleh orang lain. Dia pun tak boleh nak pronounce betul-betul. Behavior changes. Begitu juga dengan dia punya tingkah laku dia. Pun jadi pelik-pelik lah sebab dia pun tak tahu dah apa berlaku kat dia. Okay, short term memory loss. Sama ada short term ataupun long term lah. Lack of initiative. Tak boleh nak buat apa benda. Okay, confabulation. Jadi confabulation ni dia jadi macam tak ingat lah. Macam orang tua nyanyuk, tak apa-apa, merapik-meraban. Okay, next. Dementia. Apa dia dementia? Dementia adalah nyanyuk. Sebab itu kita ada dalam psikiatri ini, dia ada klinik untuk orang nyanyuk.
pada setiap hari Selasa yang kita kongsikan dengan Charles Klinik. Selasa kita gabungkan klinik orang tua dengan klinik Charles. Okay? Dementia is a global disorder that develops over a relatively slow period of time and causes multiple changes in an individual ability to think and perceive. Is characterized by loss of cognitive and intellectual abilities that is severe enough to impair social or occupational performance. There is impairment of memory. Bila nyanyuk ni tak ingat apa benda, anak dia sendiri pun dia tak kenal, rumah dia pun tak tahu kat mana, dia pun tak boleh nak fikir dia ni duduk dengan siapa, pakai baju ke tidak, makan nasi ke tidak. Sebab itulah bila orang yang jaga ahli keluarga yang ada penyakit nyanyuk ni, dia lebih stres daripada pasien tu sendiri. Sebabnya pasien ni dia jadi dia tak tahu malam siang. Orang semua tidur, dia ketuk dinding. Dia kata, bangun. Aku tak makan nasi lagi ni. Padahalnya baru je sebentar lagi makan nasi. Tak. Ataupun malam-malam buta nak makan nasi ke apanya. Tak. So, mengganggu orang yang menjaga. Bila jaga seorang pesakit nyanyuk ni, boleh menyebabkan stres dan boleh baluh pula adik-beradik. Tolak rumah duk jaga seminggu, tak nak jaga dah. Tolak ke rumah adik-beradik orang lain pula. Tolak ke rumah B pula. B kata tak boleh nak jaga sebabnya tak boleh nak tidur malam, mak sibuk duduk tak tidur. Okay, begok kencing merata. So stres lah orang yang jaga. Judgement, dia tak tahulah kalau kita pakaikan pampers, dia buka. Dia cari-carikan semua pampers tu. Buat apa ni pakai gun ini ke dia? Dia marah. Personality change. Personality pun boleh berubah. Dia tak malu dah. Dia sama ada dia ni telanjang ke, dia pakai baju ke, dia tak malu. Lepas tu dia ni asyiknya membebel sebab dia kata dia tanya duit dia kat mana. Dia kata dia letak bawah bantal tapi cari duit tak jumpa. So dia kata orang lain, anak cucu curi duit dia. Itu yang jadi masalah. Okay, next. The primary feature of dementia is impaired memory with at least one of the following cognitive deficit. Okay. Aphasia, partial and total language impairment in common use. Dia aphasia ada. Apraxia, speech, sound and words may be distorted. Sama ada dia ni bercakap sekerak-sekerak, lepas tu orang pun tak faham. Bila anak-anak cucu tak faham, orang tak nak cakap lah dengan dia. Lepas tu dia pun dah jadi putus asa lah. Dia rasa frust sebabnya dia kata orang tak nak cakap dengan dia. Dia perangai orang tua. Lepas tu dia merajuk. Lepas tu dia menangis. Tak. Apraxia, speech, sound and words may be distorted. Sama ada penghasilan kepada suara ataupun nak susun ayat tu pun tak betul. Okay? It is difficult to put words together in the correct order. Okay? Agnosia is a loss of ability to recognize object. Tak kira lah kita bagi dia nasi pun dia tak tahu apa benda. Betul, kita bagi dia makan nasi, dia ni pergi terbalikkan pinggan dak. Agak habis makan ni. Sebab dia tak tahu apa benda. Kita panggil mak ke dia pun dia tak tahu. Siapa dia ni? Okay? Okay, next. Maybe progressive, static or reversible. Mungkin boleh dirawat ataupun berpanjangan ataupun dalam mengambil masa yang lama kalau nak rawat. Kita ada ubat anti-dementia. Okay, sebab itulah kita kena bawa pesakit ke klinik dementia. Okay? Epidemiology, dementia occurs most often in old age. Benda ni berlaku pada orang tua. Jadi saya rasa umur saya ni pun rasa dah nyanyuk dah juga. Okay? Prevalence, increase with age.
over 65 years old. Okay. Kalau dah umur lebih daripada 65, lagi-lagilah tak. Okay, next. Causes of dementia. Apa penyebab kepada dementia? Sama ada underactive thyroid gland ataupun kita sebut hypothyroidism yang you dah belajar ke hypothyroidism? Sama ada semester ni ataupun semester lepas. Okay? Vitamin B12 deficiency yang tak cukup kepada vitamin B12. Heavy metal poisoning. Pun orang yang tinggal berdekatan dengan kilang-kilang tak? Boleh juga menyebabkan salah satu faktor penyebab kepada penyakit demensia ni. Sebabnya bahan kimia yang dihasilkan daripada kilang tu kita akan sampai kepada kita tak? Kalau kita ada di kawasan kilang tu lah. Side effect of medicine or drug interaction. Kesan daripada pengambilan drug. Okay. Some brain tumors ataupun adanya tumor di bahagian otak. Normal pressure hydrocephalus. Hydrocef pengumpulan cecair dalam otak yang you nampak kepala besar tak? Some cases of chronic alcoholism pun boleh menyebabkan dementia juga. Some cases of encephalitis, jangkitan kuman pada bahagian otak. Okay, HIV ataupun penyakit-penyakit HIV. Okay, next. Ataupun kita kata vascular dementia occur in people who have a stroke. Tak? Ataupun Alzheimer disease. Dia dementia ni dia satu penyakit besar lah. Alzheimer tu bawah penyakit dementia lah. Ataupun penyakit AIDS. Ataupun ada Parkinson disease. Ataupun senile dementia. Senile ni nyanyuk lah. Untuk orang tua juga. Huntington disease. Huntington adalah disebabkan oleh sel-sel saraf dalam otak yang dia adanya apa kita kata degeneratif. Dia jadi tak cukup sifat lah. Boleh dikatakan dalam bahasa mudahnya, katakanlah dia sepatutnya panjang tapi benda tu jadi pendek. So jadi maklumat tu tak sampai lah ke bahagian otak. Tak boleh berhubung. Otak tak boleh berhubung. Jadinya jadi seseorang tu jadi tak boleh nak proses lah dia punya pemikiran apa benda yang dalam otak dia nak proses dia tak boleh. Okay, next. Ni kita kata tengok dari segi bentuk anatomi otak. Kalau normal dia begini, kalau Alzheimer dia macam tu. Tak tu jadi tak sempurna lah. Nampak macam okey tapi ada benda-benda yang kita kata lesion ke tak. Dia mengecil ke, kecut ke di bahagian otak ataupun dia kata kalau dia sepatutnya bulat dia jadi tak bulat. Masalah pada struktur otak. Okay, next. Clinical symptom of dementia, dia akan jadi impaired judgment. Tu dia yang saya kata dia jadi marah-marah, dia asyik tuduh orang ambil barang dia asyik hilang. Dah orang bagi nasi dia kata tak bagi nasi lagi. Kita kata siang dia kata malam, kita kata malam dia kata siang. Dah. Lepas tu kalau sekiranya rumah kita tu tak dikunci dengan baik, dia akan keluar daripada rumah, berjalan merata-riti, tak boleh balik rumah, tak jumpa rumah, tak jumpa jalan balik. Okay? Deficit of in short term memory, attention and concentration. Dia tak boleh nak beri tumpuan, tak boleh nak cakap lah dengan patient ni, tak tahu apa benda dia cakap. Confabulation, concrete thinking, tak boleh nak berfikir. Personality changes and behavioral disturbance, gangguan dari segi tingkah laku. Dia cakap pun tak tentu hala tak. Jadi orang pun dia tak nak layan lah dia. Okay?
Lepas tu dia pun jadi kita pakaikan baju, dia buka. Um, Banyaklah boleh terbalah lah dengar orang hak nyanyi ni. Okay, next. Ke feature dia defects in orientation, memory, perception, intellectual function, reasoning and judgment, affective and behavior changes, example ability of mood. Kejap dia okey, kejap dia tak okey. Dia telinga tak dengar. Bila kita cakap slow, dia tak ada respon. Bila kita cakap kuat, dia kata kita marah dia. And defective control of impulse. Mulalah dia ni tunjuk perangai tak? Ngaju ke? Tak? Memory disturbance. Deteriorate of personal hygiene. Mandi pun mungkin tak mandi. Tak? Kalau kita nak mandikan, dia marah. Dia kata sejuk lah apa. Tak? Social withdrawal. Lepas tu mulalah dia nak duduk sendiri, nak duduk seorang-seorang. Tak? Anak ajak duduk rumah dia, tak nak tinggal rumah dia. Paranoid ideation. Paranoid dia syak wasangka buruk lah kepada orang lain. Atau ambil duit dia lah. Nak ambil. Assaultative behavior. Kadang-kadang dia pun boleh jadi agresif juga. Okay, next. Medication. Kita ada ubat-ubatan seperti Aricept. Start dengan 5 mg per day. Kita boleh naikkan kepada 10 mg after 4 weeks. Side effect dia nausea, diarrhea, poor appetite. Okay. Next. Nursing diagnosis dia risk for injury. Risiko untuk jatuh lah tak. Kecederaan related tu cognitive impairment. Disebabkan dia lupa, disebabkan dia ni tak tahu disorientasi. So dia jadi mudah jatuh lah. Pergi bilik air, tergetar-getar. Okay, objektif dia, patient will not experience injuries. Kita kalau boleh jaga patient tua, kita kalau boleh tak nak patient jatuh. Kita nak dia dalam keadaan selamat. Safe and less congested environment. Kita pastikan persekitaran dalam bilik dia tu tidak dipenuhi dengan barang-barang yang boleh mengganggu dia jalan. Boleh mengganggu pergerakan dia. Okay. Okay, next. Implementation, kita pastikan adequate furniture in the room. Kalau kita letak dia dalam bilik, pastikan dia ada katil untuk dia, ataupun kalau tak letak katil pun kita ada tilam je. Lepas tu pastikan tiada wire-wire elektrik ni lah. Okay. Ataupun bilik air, dalam tu ada bilik air, terus ada makanan, ada apa kita kata gelas ataupun cawan yang tidak dalam bentuk kaca lah tak. Takutnya dia ambil lepas, joh ke apa tak. Provide the same physical setup. Katakanlah dia duduk di rumah A ni, dalam bilik tu benda-benda simple je, yang basic need je ada tak. Katil, cawan, tak, TV. Bila dia pergi ke rumah anak dia yang lain, kita pastikan peralatan tu macam tu juga, supaya dia tak terkeliru. Any change in the room should inform the patient. Sekiranya kita kata kita ni nak tukar katil daripada katil ni nak ubah posisi katil tu daripada tepi tandas, nak letak jauh sikit daripada tandas, so kita kena inform mak kita. Okay, provide a bell ataupun kita sediakan loceng. Bila dia nak apa-apa, dia kling, dia gerakkan loceng tu, jadi kita tahulah dia nak sesuatu. Okay, kalau tidak kita nak cucu duduk tengok TV kat luar ruang tamu, tapi mak ana duduk selok dalam bilik. Tak. Lepas tu pastikan sentiasa cerah lah. Siang malam tu sekitaran yang pencahayaan yang terang lah. Tak. Pleasant and quiet environment. Okay. Dia tak boleh bising-bising sebabnya dia serabu, orang tua. Okay. Move in the room with confidence. Okay.
supaya dia boleh bergerak dalam bilik dia, persekitaran dia walaupun kecil tapi dia yakin. Maknanya dia tidak menyusahkan orang. Tak? Okay? Next. Alzheimer disease. Macam saya kata tadi, is a progressive disease of the brain characterized by a gradual loss of memory and other mental function. It is the most common form of dementia. Okay, dia bawah tajuk besar dementia ni. Macam awak belajar skizofrenia lah, bawah tajuk besar skizo, tapi dia ada sub-sub skizo pula tak? Ada skizo jenis paranoid, ada jenis benda-benda lain. Okay, yang you dah belajar dengan Puan Ibah tu. Okay. It is the most common form of dementia, a general term referring to loss of memory and the ability to think, reason, function and behave properly. The risk of Alzheimer's disease increases with age. Most people afflict over age 65. Okay, next. The following are some criteria that indicate the need for placement is a skilled nursing facility. Patient ni dia boleh wandering. Macam saya kata tadi, kalau dia duduk sekali dengan anak dia, pastikan semua pintu ditutup lah. Maknanya dia tidaklah kata keluar rumah lepas tu tak tahu pergi mana. Okay, the person is danger to self and other. Dia boleh menyebabkan bahaya kepada diri dia sendiri dan juga kepada orang lain lah. Juga the person is incontinent. Apa dia incontinent? Dia kencing tak terkawal. Sebab itulah kita yang susahnya bila kita bagi dia pakai pampers, dia pergi buka pampers sebab dia rasa tak selesa dan dia tak tahu pun yang dia kencing merata. Lepas tu bila dah kencing merata, bila dia tak tahu apa berlaku, suasana jadi tak harmoni lah tak? Bau busuk. Jadi anak cucu pun boring lah tak? Akan jadi nak marah lah ke dia. The person behavior affect the sleep and general health of others. Mengganggu ketenteraman orang yang si penjaganya lah. Person is totally dependent on others for physical care. Dia bergantung kepada anak-anak lah untuk dalam penjagaan fizikal ni lah. Kalau dia jenis yang tak boleh pergi tandas sendiri, kita kena dukung lah tak? Kena dukung macam budak kecil lah. Dia letak dekat tandas, lepas tu tunggu, lepas tu dukung balik. Itulah jaga orang tua. Okay, next. Management dia, identify areas of care needed. Kita kena tengok lah. Penjagaan tu perlu yang macam mana? Boleh ke kita letak dia dalam bilik ataupun perlu kepada kita seseorang yang memang kena duduk 24 hours dengan dia? Okay, supervision and care perlu kepada kena supervise sama ke? Okay. Dan dia ada juga ubat untuk Alzheimer ni. Nama dia Exelon ataupun Rivastigmine. Okay. Tadi dementia tak? Ubat untuk dementia tu reset. Ini kalau doktor diagnose Alzheimer, kita bagi dia Exelon. Dari segi diagnosis tu, kita kena refer doktor lah. Doktor yang akan diagnose dia apa-apa benda. The most common side effect are nausea and vomiting. Biasalah. Side effect ubat ni tak lari daripada nausea and vomiting. Okay, next. Nursing diagnosis untuk delirium tadi. Dia kata disturbed thought process related to side effect of medication as evidenced by disorientation. Ataupun kita boleh sebut impaired verbal communication secondary to delirium as evidenced by incoherent speech. Ataupun selain daripada itu kita boleh kata risk for injury related to disorientation and confusion. Manalah tahu kok saya suruh bagi diagnosis ke tak? Sekarang nursing diagnosis bagi list senaraikan 2 nursing diagnosis. Patient yang mengalami
cognitive disorder. Contohnya lah. Saya ambil lah ni. Mana dua? Contohlah. Okay, next. Dia pun dah ada dah. Disturb thought process related to cognitive impairment, evidence by disorientation ataupun confusion. Objektif kita, the client will demonstrate decreased confusion and disorientation. Kita, kalau patient kita tu confused, kita nak supaya dia punya confused tu berkurangan. So, kita kena assess the client's level of functioning daily activity. Apa dia boleh buat dalam hidup seharian dia. Boleh makan sendiri ke, boleh pakai baju sendiri ke, boleh jalan ke, pergi toilet ataupun perlu tolak dengan wheelchair ke. Okay. Provide factual information to minimize the client's confusion and disorientation. Kita beri dia informasi lah setiap hari. Contohnya, Mak, hari ni hari Rabu 1 Disember. Hari ni jadi Mak ni. Contoh. Okay. Ataupun kita kata, Mak ni duduk dengan saya ni. Minggu depan duduk rumah adik bosu. Contoh. So, apa-apa yang ada informasi, bagi tahulah ke patient. Jangan pula kita tinggal dia seorang-seorang dalam bilik. Ada seorang kawan saya, dia jaga mak dia letak patient dalam bilik, lepas tu dia letak TV, dia pasang cerita P.Ramlee. Sebabnya patient tu, sebab dia tak ingat benda-benda yang berlaku sekarang ni, dia hanya ingat benda yang lepas-lepas. So dia seronok lah. Cara dia jaga mak dia. Sukalah. Satu cerita, pasal cerita lain pula yang berkaitan dengan cerita-cerita P.Ramlee lah. Pasang lagu, pasang radio yang lagu zaman-zaman dulu, zaman-zaman 60 tahun yang lalu. Okay. Okay, orient him to time, place of person with help of a clock. Kita letakkan dia dalam bilik dia tu, kita sediakan jam, sediakan kalender. Pakoh hari ni berapa bulan, esok berapa bulan. Ni pagi dah ni. Ni tengah hari dah ni, Mak. Nak makan tengah hari dah lepas ni. Contoh. Okay, next. Call him by his name. Respond to his question. Avoid argument. Panggil nama dia bermolek. Lepas tu bila dia tanya, kita jawablah pertanyaan dia. Jangan buat dia lepas tu kita tak avoid argue, tak ni balas dengan dia. Sebabnya kalau kita balas, dia pun duk kecil hati tak. Repeat the routine activity. Buatlah aktiviti yang rutin setiap hari tu. Pagi, lepas mandi. Kalau kita, kalau waktu subuh, kita ingatkan dia supaya solat subuh. Sama ada dia nak buat ataupun tak buat, itu pasal lah. Jadi yang pentingnya kita ingatkan patient. Ni waktu subuh, pukul 1 nanti, waktu Zuhur. Lepas tu, assist lah dia kalau dia kata mak nak ambil semaya. So, kita kena tolonglah dia, bantu dia buat dah dia solat betul ke tak betul tu terpulang pada dia lah. At least kita yang menjaganya, bagi tahu waktu, masuk waktu solat. Okay, speak slowly, clearly in simple sentence. Cakap perlahan-lahan lah, jangan pula cakap cepat-cepat. Dia jadi tak boleh nak tangkap apa benda yang kita bagi tahu. Convey warm and concern. Tunjukkan yang kita ni, tunjukkan kasih sayang kita kat patient. Tunjukkan yang kita ni ada masa untuk dia. Jangan pula duduk dalam keadaan lorak gaduh tak. Tak ada masa pun untuk dia. Tak tahulah dia tu pakai baju butang baju betul ke tak betul. Tak. Suka hati dia je tak. So kita tengoklah mak kita ni lagu mana keadaan. Ataupun esok-esok you bekerja dengan jadi companion nurse ke, tak ditugaskan untuk jaga orang tua ke. So benda-benda ni kena ambil perhatian lah.
touch him to provide a sense of security. Sentuhlah dia, tak? Dia akan rasa diri dia ni disayangi, dihormati. Okay? Encourage him to speak clearly, not to mumble words. Suruh dia royak, molek. Cakap dengan luangkan masa lah kita dengan dia. Apa keperluan dia. Create comfortable environment without stress or hurry. Tak naklah kita dalam keadaan tergesa-gesa tak. Kecek pun lebih kurang. Bagi makanan pun gitu je. Tak je kat situ. Patient pun tak tahu ni apa benda tak. Boleh makan ke tak boleh makan. Tak. Okay. Next. Okay. Alzheimer patient can become very frustrated because of their condition. Orang yang ada penyakit Alzheimer ni dia rasa frust lah. Sebab kalau dulu dia boleh menanuk menyayu tak. Guna gas, guna apa. Sekarang ni dia tak boleh buat apa benda lah. Kalau goreng ikan kat habis dah terbakar dapur. Tak. Minyak panas lulu. Patient may not remember recent events, names of children or family members, or to turn the stove off after cooking. Provide activity to help stimulate the mind and alleviate boredom. Okay. Bawa lah sekali-sekala dia pergi jalan tepi pantai kau. Tak. Bawa dia pergi supermarket walaupun dia duduk atas kursi roda, tolaklah dia pergi situ sini tengok pemandangan, tengok sekitaran, tengok orang. It is important for nurses or caregiver to be very patient with them. Kita kena bersabar. Sebab jadi misi ni semua benda kena sabar tak? Jaga orang sakit mental pun sabar, jaga orang tua kena sabar, jaga orang yang jaga budak-budak pun kena sabar. Okey? Sebab tu kita banyak pahala. Jadi nurse. Okey? Seronok tak jadi nurse setakat ni? Seronok. Seronok. Walaupun kena cuci najis. Tak? Saya dulu-dulu pun lepas cuci najis pun elok-elok je boleh pergi makan nasi. Lalu pula tu. Okay, next. Management of patient with cognitive disorders. Management dia biasalah, nursing care lah untuk aktiviti daily living. Okay. Mandi, makan, buang air, tak? Protect the dignity of the patient. Sebab apa kita kena protect? Sebabnya kadang-kadang kita pakaikan seluar, dia pukul seluar, tak? Dia tak ingat dah yang dia ni tak pakai seluar. Tu sebab dia tak malu dah. Preserve functional status. It promote quality of life supaya dia rasa diri dia dihargai, dia rasa disayangi. Bagi dia ubat-ubatan yang diarahkan. Kalau dia ada antipsychotik, bagilah antipsychotik. Kalau dia ada anti-dementia, kita bagi anti-dementia. Kalau dia ada anti-convulsant, kita bagilah anti-convulsant. Beri seperti yang diarahkan. Barulah patient tu boleh hidup dengan berkualiti. Okay? Next, conclusion dah. Dementia and other cognitive disorders have a significant impact financially. Okay, nak jaga patient yang dementia ke, patient yang skizo ke, yang berkaitan dengan mental disorder ni, beri kesan dari segi keuangan. Tak, sebab nak jaga ni awak tak larat nak jaga. Contohnya awak ada moh. Awak hijau. So awak kena upah seseorang lah. Kena keluar duit lah tak? Kena upah student nurse ke, staff nurse, student nurse yang baru habis LJM contohnya, tak dapat kerja lagi dekat UIA ke Asunta ke apa, bolehlah kita upah sikit-sikit dia. Dia setuju, kita kata mari jaga pada waktu siang je, malam kita ada kat rumah. So dia akan datang mari pukul 8, balik pukul 7:30 petang. So katakanlah kita kata nak upah dia RM50 satu hari. Dah benda ni. Physically kita pun penat fizikal tak? Nak piping, nak papuh dia, nak
nak dukung dia masuk bilik air, nak tukarkan pamper, semua-semuanya perlu kepada tenaga. Kalau tua macam saya ni, penatlah nak jaga mak umur 70, 80 contohnya lah. And emotionally on families as well as on society. That bukan setakat dari segi kewangan, dari segi fizikal, dari segi emosi tak. Nak pergi jalan awak, nak pergi langkawi, susahnya nak bawa mak ayah. Nak tinggal, adik-beradik lain tak nak jaga. Tak. So, last kali awak pun jadi tak 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 boleh bercuti lah kiranya. Duduk je lah kat rumah. Dan juga mengganggu hubungan kekeluargaan lah juga tak. Kalau awak ada suami, awak asyik duk jaga mak. Suami pun cetung. Baloh pula situ. Okay. Cognitive disorders involve an impairment of memory, attention, perception and thinking that represent a change of previous functioning. Maknanya, bila berlakunya masalah gangguan kognitif ni boleh menyebabkan gangguan dari segi fungsi seseorang tu lah. Sepatutnya boleh masuk jadi tak boleh masuk, sepatutnya boleh pakai baju tak boleh pakai baju, sepatutnya kecing dalam tandas tapi pergi kecing atas katil. Delirium, short-lived treat precipitating factor. Dia ni deliriumnya berlaku sekejap je kan. Masa patient tu mengalami demam panas ke, bila dah settle demam, dia tak ada demam, patient dah tak jadi delirium. Itu untuk awal-awal kita punya lecture tadi. Dementia biasanya grade 2 tak. Asu-asu, bukan jadi gag dementia selalu. Macam tak berapa ingat. Macam saya tadi, macam mana entah tak boleh nak share content. Ingatlah tu. Okay. Dementia treatments are limited. Help with memory skill. So bukan setakat kita bagi treatment ubat, kita pun kena susuli dia dengan skill lah. Macam kita kata kita tunjukkan kalender, kita letak jam. Okay. Lepas tu kita bercakap dengan patient. So banyaklah juga kita kena gunakan masa yang terluang lah. Tapi sekarang ni masa tu jadi crucial lah tak. Sebabnya masing-masing sibuk cari duit, kerja banyak, meeting manjang-manjang tak. Pagi ada webex, petang ada webex, malam pukul 10 pun ada webex presentation, assignment, macam-macam benda. Tak. Jadi orang tua pun terabai. Jadinya kita perlu kita kata adalah masa untuk diri sendiri, ada masa untuk family. Kena pandai-pandailah kita menguruskan hidup. Okay? Kalau tak pandai uruskan hidup tu yang jadi stres, yang jadi gila tak? Okay? Rasanya dah habis dah tak? Thank you, Ratu. So, kalau ada apa-apa pertanyaan, you all boleh tanya. Saya rasa saya nak adakan satu topik lagi, itu psycho, pharmaco. Boleh tak? Cumanya bagi masa lah, you all rehat dulu 5 minit. Okay?
Puan.